Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jadi saya petang ini bagi menggantikan Ustaz Muhammad Arif Hamzah kerana katanya dia daripada Segamat tu hujan lebat, jadi dia tak dapat sampai awal, saya tak pasti. Tapi insya-Allah ala kulli hal saya berusaha untuk berkongsi dengan tuan-tuan sedikit ilmu yang boleh kita bawa balik sebagai buah-buahan insya-Allah. Jadi kesempatan ini saya nak ambil pelajaran daripada surah Al-Baqarah ayat 282. Dan surah ini antara surah yang terpanjang yang ada di dalam Al-Quran. Satu muka tu tuan-tuan boleh tengok muka dalam Rasam Osmani, muka surat 48, surah yang ayat yang terpanjang daripada atas sampai bawah. Dan dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi setiap kali kita dapat kita dengar ayat Al-Quran yang Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, kita perlu mengambil perhatian kerana seakan-akan atau sebenar-benarnya Allah sedang berbicara dengan kita. Wahai orang-orang yang beriman, ya Allah, apa yang ingin kau katakan, segala perkara yang kau katakan aku dengar dan aku taat. Sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu terlibat dengan sesuatu urus niaga yang tanpa tunai, iaitu dengan tempoh waktu yang tertentu, maka hendaklah kamu tulis, faktubuh. Jadi kalau dalam jual beli contohnya, kebiasaannya kita bayar secara tunai, betul tak? Maksud tunai itu berada di dalam majlis. Maknanya saya pilih barang, ini barang ni saya beli, ini bayarannya, dan peniaga pun kata saya terima, itu tunai. Sama juga kita dalam niat sembahyang, sahaja aku sembahyang zuhur, tunai kerana Allah Ta'ala. Maksudnya kita sembahyang pada waktu zuhur tersebut. Kalau kita sembahyang bukan zuhur, bukan pada waktunya, kita sebut qadaan, kan? Qadaan lillahi ta'ala. Baik. Jadi antara sebab perkara ini berlaku sebab apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, satu suasana orang-orang Madinah, mereka biasanya bertani dan mereka memacak atau menyewa tanah untuk pertanian mereka. Kita sebut pajak tanah lah untuk tempoh tertentu. Contoh, saya ada tanah, datang pada saya, boleh tak saya nak pajak tanah tuan dalam masa 1 tahun, tapi saya tak ada duit, saya nak bayar, saya bayar dengan hasil yang kita dapat. Jadi katalah dalam tempoh setahun, katalah dia tanam sawit, jadi daripada hasil sawit tersebut dia dah bersetuju dengan tuan tanah untuk memberikan tuan tanah 30% daripada keuntungan. 70% dia ambil sebab dia telah usaha. Dia keluarkan modal, dia yang usaha. Jadi kita hanya
bagikan tanah sahaja. Jadi kita pun dapat juga bahagian. Jadi Allah turunkan ayat supaya apabila orang Islam melaksanakan jual beli ataupun urusan keuangan secara berhutang secara tempoh waktu yang tertentu, maka hendaklah dia sebut dengan nilai yang tertentu dengan tempoh waktu yang tertentu. Maknanya kita punya agreement kita tu kena jelas. Contoh, saya nak berhutang dengan awak, baik bila awak nak bayar? Boleh, baik saya hutang awak 1,000, boleh tak saya saya akan bayar hutang awak bulan depan, ataupun lagi 3 bulan saya akan bayar. Jadi kita sebutkan berapa jumlah yang kita nak hutang tu dan tempoh yang kita akan bayar secara jelas. Jadi contohnya, kalau saya hutang dengan seseorang 1,000, kemudian waktu saya nak bayar dengan dia, saya bagi dia 1,200. Itu baik. Sebab apa? Sebab awak dah bantu saya sebelum ni. Waktu saya perlukan duit, awak bantu saya, awak pinjamkan saya 1,000. Jadi ini 1,000 saya lunaskan hutang saya, ini 200 saya belanja awak duit kopi. Sebab dalam Islam, adat orang Islam apabila menerima kebaikan, dia membalas kebaikan tersebut sama ataupun lebih baik. Macam katalah orang beri salam pada kita, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia beri salam, Assalamualaikum, angkat tangan. Kita pun Waalaikumsalam warahmatullahi, angkat tangan juga, kan? Jadi yang tak bolehnya, baik saya bagi awak pinjam 1,000, tapi awak bayar balik pada saya 1,200. Itu yang baru kita sebut riba. Faham tak setakat ni? Baik. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Dan hendaklah yang menulis agreement, perjanjian tersebut, seorang accountant ataupun seorang penulis yang adil. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Jadi penulis ni juga dia mesti amanah, dia mesti tulis apa yang perlu dia tulis, dan hendaklah dia ini bertakwa kepada Allah. Jadi apa hikmahnya apabila kita menulis baik sistem yang berbentuk keuangan ataupun bukan keuangan? Kalau yang bukan bentuk keuangan pun, dokumentasi, kita perlu dokumentasikan, apatah lagi yang berbentuk keuangan, perlu kita dokumentasikan. Sebab hikmahnya, kalau kata seseorang itu dia ada hutang dengan si fulan, kemudian dia meninggal dunia tanpa sempat membayar hutang tersebut, jadi bila dia ada catatan, ahli waris dia maklum. Jadi ahli waris boleh tolong bayarkan. Ahli waris ni yang paling utama sekali anak-anak lah, ataupun ahli keluarga, adik-beradik lah. Jadi dari sudut hikmah yang lain, apabila kita menulis hutang dengan orang yang kita berhutang, dia akan sedikit sebanyak membantu kita untuk melunaskan hutang tersebut. Dan benda ni sendiri saya telah praktikkan dalam diri saya. Kita bahkan daripada sekolah menengah lagi pun kita dah buat buku kira-kira, kan? Mak ayah bagi kita duit belanja untuk 1 bulan. Jadi pandai-pandai awak lah nak hidup macam mana. Jadi lebih-lebih lagi bila saya sambung belajar di Mesir, kita kena manage duit nak bayar rumah sewa, nak bayar bil api air, duit untuk dapur, untuk makan, duit untuk tambang bas,
duit untuk belanja-belanja ke suka-suka. Jadi kita daripada yang prioriti yang kita tulis tu sampai benda yang kecil-kecil. Jadi kalau benda itu telah terdidik dalam diri kita, kita dapat berbelanja secara berhikmah. Lebih-lebih lagi pada zaman hari ini, zaman moden, yang mana nak masuk tandas pun kena bayar. Nak buang hajat pun kena bayar. Kan? Apatah lagi contoh nak mendirikan masjid, kan? Nak berkahwin. Kos kahwin hari ini bukan mudah-mudah. Kalau zaman saya 10,000 boleh 1,000 jemputan. Hari ini 10,000 kita boleh 500 jemputan sahaja. Beza sangat dengan 10 tahun dahulu. Kan? Jadi sebab bukannya dalam Islam melarang kita daripada berhutang, tapi dalam Islam mengingatkan kita tentang bahaya risikonya berhutang ini. Sampaikan Nabi SAW tak mahu sembahyangkan orang yang keliling pinggang dia ada hutang. Nabi tanya dulu sahabat, orang ini ada hutang ke tidak? Kalau kata sahabat orang ini tak ada hutang, baru Nabi sembahyang, kan? Kalau ada hutang, selesaikan dulu baru. Kerana hutang ini asalnya urusan kita ketika hidup di dunia, tapi apabila kita tak lunaskan, dia akan bawa ke akhirat. Tapi masalahnya di akhirat kita tak dapat bayar hutang dengan ringgit Malaysia, dengan dolar Amerika, Egyptian pound, Junai jauh sekali. Kita bayar hutang dengan apa? Dengan pahala. Jadi kalaulah kita ni muflis pahala, apa akan jadi? Orang yang kita hutang ada dosa, dia tak tuntut pahala dengan kita, tak boleh. Dosa dia pula bagi pada kita. Dan sebab itu bila kita berhutang, kita kena niat untuk membayar hutang. Sebab bila kita niat untuk bayar hutang, kita catat kita niat nak bayar hutang lillahi ta'ala, demi mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demi memudahkan urusan saudara saya, Allah akan bantu kita dalam selesaikan hutang kita. Tapi barang siapa yang dia berhutang dan memang awal-awal niat dia tak nak bayar, Allah akan binasakan hartanya. Dan termasuk daripada kezaliman orang yang orang yang dia sengaja melewat-lewatkan untuk membayar hutang, itu termasuk dalam kezaliman. Dan orang yang mengambil harta orang lain dan dia tidak ada niat untuk membayar balik, dia ini di akhirat besok dia termasuk dalam kumpulan pencuri dan akan dibalas, disiksa seperti hukuman orang yang mencuri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kadang-kadang sahabat kita ni jenis tak berkira. Bila kita kata boleh tak minta nak pinjam duit RM100, sahabat pun kata bagi no account aku masukkan. Jadi dia bagi, masukkan saja. Mungkin 100, mungkin 500. Dia tak ada cakap, dia tak ada cakap pun kau kena bayar besok. Dia tak ada cakap pun kau bagi IC, gambar IC kau. Kau bagi alamat rumah kau bagi kau punya history kau punya slip gaji ke apa, tak ada. Jarang-jarang begitu kalau kawan rapat lah kan, kalau kawan baik kan. Tapi di saat dia tanya kita, bila nak bayar hutang saya, bila dia tanya tu maksudnya waktu tu dia perlukan. Sebab manusia ni ada masa dia senang, ada masa dia susah. Jadi kalau dia dah tanya tu, bila awak nak bayar hutang saya, kan? Jadi bayangkan sebelum ni kita minta hutang pada dia, dia dalam keadaan rasa berat hati nak bagi, tapi fikir sebab kawan dia bagi. Tapi kemudian dia pula nak kena merayu pula, nak kena
mengemis pula duit sendiri. Kalau dari awal dia tahu si kawan ini tak mahu bayar hutang, adakah dia akan bagi? Tak akan bagi. Jadi kalau betul tak nak bayar, lebih baik terus terang. Boleh tak awak bagi saya 1,000? Kalau saya ada duit, saya bayar. Kalau saya tak ada duit, saya minta maaf, saya minta halal. Itu lagi senang. Ataupun kita orang nak bagi hutang ni, sebelum kita bagi hutang memang kita dah kena niat nak halalkan. Faham tak? Kalau kata tak boleh halalkan, lebih baik kita bermasam muka tidak memberi hutang daripada bermasam muka sebab kawan tak bayar hutang. Faham tak? Sebab tu Nabi pesan, jangan kamu rosakkan ketenangan yang ada dalam jiwa kamu. Sahabat tanya, bagaimana dengan mengambil hutang? Sebab orang yang mengambil hutang ini, yang tak bayar hutang ini, malam dia tak dapat tidur lima, siang dia dalam keadaan gelisah. Dan orang yang berhutang ini, yang suka-suka berhutang tak nak bayar ini, biasanya bila dia bercakap, dia berbohong. Bila dia berjanji, dia mungkiri. Sekalipun perwatakannya Muslim, pakai kopiah, pakai jubah, tapi setiap kali kita tanya, bila awak nak bayar hutang? Oh, nanti esok saya bayar hutang. Oh, esok nanti. Malam ni, oh saya terlupa. Tapi kita tunggu, tak bayar juga. Mulut punya manis. Kan? Itulah. Jadi, antara doa yang Nabi ajarkan pada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku pohon perlindungan daripada Engkau, minal ham, daripada rasa susah hati, hazan, daripada kesedihan, kemurungan, minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah daripada ajzi, daripada lemah, wal kasal, dan malas. Apa beza dia? Lemah ni dia ada keinginan nak buat, tapi dia tak mampu nak buat. Kasal pula, dia ada kekuatan untuk buat, tapi dia tak ingin buat. Jadi kita mohon dua perlindungan ni, kan? Daripada lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, daripada jubn, jaban, daripada penakut, gembeng, kan? Jubni wal bukhl, dan bakhil. Bakhil ni pun sifat yang Allah benci, kan? Kikir, kan? Dan wa a'udzubika minad daini, dan aku mohon ya Allah perlindungan daripadamu daripada hutang. Maknanya hutang yang jahat, minad daini wa qahri rijal, dan pulauan manusia. Jadi kalau agama dengan baris bawah kita sebut din, kalau baris atas dain, hutang. Baik, kita sebenarnya dalam Islam ada cara, kalau kita nak permudahkan urusan hutang, kita boleh pindah pada step yang kedua, iaitu rohan. Rohan ini adalah jaminan. Contoh, kita nak pinjam ahli keluarga kita ataupun kawan-kawan dengan jumlah yang banyak, contoh 10,000. Kenapa? Sebab anak saya sakit, perlukan rawatan, perlukan pembedahan kadar segera. Oh, banyak ni 10,000 ni, macam mana saya nak bantu awak ni? Baik, kalau tuan rasa saya
tak mampu untuk jelaskan hutang ini, boleh tak saya bagi jaminan? Apa jaminan awak pada saya? Saya ada sebuah kereta, kereta lama lah, kira-kira nilai kereta tersebut 10,000 juga. Jadi kalau boleh kereta ini saya jadikan sebagai orang Melayu sebut cagaran, cagaran. Jadi bila sampai tempoh untuk saya membayar, katalah saya tak mampu bayar 10,000 tersebut, kereta itu jadi milik orang yang memberi hutang pada saya. Apapun Allah suka pada orang yang dia ni jenis berlebih kurang. Maknanya kalau tempoh tersebut memang tempoh ekonomi tak berapa baik, Covid dan sebagainya, bisnes tak berapa nak jalan, tak apalah, saya bagi awak tempoh lagi mungkin awak boleh bayar tahun depan ke, awal tahun depan ke. Jadi ini antara kebajikan yang baik. Ataupun dia cakap, okey baik, sekarang awak ada berapa? Saya ada 5,000 sahaja. Baik, awak bayar pada saya 5,000, 5,000 saya halalkan. Dan ini pun termasuk amalan yang lebih baik daripada amalan bersedekah. Kerana kebiasaannya orang yang berhutang, dia dalam keadaan sangat-sangat berhajat, sangat-sangat terdesak. Sampai boleh jatuh wajib untuk kita memberi hutang kalau kita dalam keadaan senang, sedangkan orang yang memerlukan hutang itu dalam keadaan sangat-sangat memerlukan. Baik, sampai pukul berapa Tuan Imam? Sampai pukul berapa? 5 minit lagi ke? Boleh? Boleh. Baik. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. Jadi kalau katalah orang yang kita berurusan itu orang yang lemah, yang dhaif, yang lemah, ataupun dia safih, dia orang bodoh, maksudnya otak dia tak berapa cerdik. Ada sebahagian orang dia tak tahu sangat menguruskan harta benda dia. Jadi dia ini perlu diwakilkan oleh wali dia yang lebih faham. Sebab tu kalau kanak-kanak dia nak beli barang aset yang besar, dia tak boleh, kita tak boleh luluskan perjalanan tersebut melainkan dengan wali dia. Kalau kata dia nak beli gula-gula, nak beli jajan, tak apa, tanpa wali. Tapi kan tiba-tiba budak datang, dia kata dia nak beli sofa. Mesti kita tanya, mana ayah awak, mana mak awak, kan? Jadi keadaan orang yang bodoh ni, dia lebih kurang macam kanak-kanak yang tak berapa cerdik nak menguruskan harta. Ataupun sebahagian ulama kata safih ni orang yang dia mudah boros, dia belanja. Kadang lebih-lebih lagi kalau orang yang manis mulut dengan dia bagi je, dia bagi, belanja je semua orang, sampaikan dia dalam keadaan susah. Jadi orang seperti ini kita kena bantu, perlu ada wali. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Dan perlu ada 2 orang saksi sekurang-kurangnya. Jadi mana-mana urusan kita yang penting, kita perlu datangkan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Jadi kalau kata berlaku pertelagahan, ada yang tak bersetuju tentang agreement, mana ada saya janji, ini ada sign awak, ini ada sign saksi, ini ada sign saksi, kan? Jadi kita tak boleh nak gaduh dah. Sebab apa? Sebab kita punya dokumen kita itu dah ada saksi, dah ada chop stamp dan sebagainya. Jadi dah tak boleh nak lawan. Sebab tu penting perkara ini. Tuan-tuan, ala kulli hal, saya harap apa yang saya harapkan iaitu kita berhati-hatilah. Sekarang ni sebab duit boleh jadi kawan, sebab duit boleh jadi lawan.
Macam mana jadi kawan? Kalau kata kita daripada kalangan ahli keluarga kita senang, mak ayah dah tak ada, dengan duit apa kita boleh buat? Kita boleh kumpulkan saudara mara. Jom kita buat doa selamat, doa kesyukuran. Jadi itu menghubungkan silaturahim. Ada anak buah nak sambung belajar, duit tak cukup, kita bagi dia duit untuk sambung belajar. Sepanjang dia belajar tu kita dapat pahala. Duit dia boleh jadi lawan apabila situasi seperti ini, kan? Maknanya hutang tak nak bayar. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berkati rezeki kita, Allah lapangkan, dan Allah buangkan segala kesulitan yang ada pada diri kita dan saudara-saudara kita. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.